تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد Alhamdulillah hadirin hadirat muslimat, surah yang ke 34 yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ni hubungan dia dengan surah sebelum ni sangat rapat. Tajuk utama surah ni tentang dalil-dalil bukti bahawa hari kebangkitan itu pasti. Qadiyah Allah SWT tunjukkan kudrat dia bagi tahu dengan dalil-dalil akli dan juga nakli tentang hari kebangkitan. Tentang hari kebangkitan. Dalilnya Allah Ta'ala cerita dua. Tentang kiamat, kiamat besar dan kiamat kecil. Setiap orang akan hadapi. Kalau dia tidak hadapi kiamat besar, dia akan hadapi mati. Digambarkan suasana keadaan bila satu orang akan mati. Jadi lebih detail lagi daripada surah Mursalat. Surah Mursalat. Bahasa surah ni pun masih lagi kritik berkenaan dengan orang yang mana mendustai hari akhirat. Dalam surah Mursalat, wailun yawma idzin lil mukadzibin, celakalah bagi orang yang mendustai hari kebangkitan. Jadi suasana tu masih ada dalam surah ni. Sebab itulah mukaddimah surah ni pun tu Allah SWT masuk selepas bersumpah dengan Quran. Allah Ta'ala datangkan ayat yang mana kritik tentang orang yang mana mendustai hari akhirat. Kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, surah yang mana Allah Ta'ala mula dengan huruf muqatta'ah. Kita sudah lalu Nun, sekarang Qaf. Dia ada 3 surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan huruf muqatta'ah setakat ni. Tapi yang satu huruf 3 lah. Satu lagi surah Sad. Surah Sad. Surah yang ke 38 diturunkan. Nun, Qaf, Sad. Turut tadi dia. Sekarang ni Qaf. Huruf muqatta'ah ni, huruf-huruf ni, uslub ni sebenarnya orang Arab sebelum Quran diturunkan tak pernah ada orang yang guna begini. Alif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Walau bagaimanapun dari sudut huruf tu mafhum.
huruf qaf, mereka panggil huruf qaf. Seperti mana bagi tahu dalam hadis kan, kelebihan baca Quran itu satu huruf 10 hasanah. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf. Jadi dia sudut huruf muqatta'ah ni makna dia ada. Dia bukan mutasyabihat lah, qaf. Dia huruf. Dia sudut zat dia tu huruf lah, dia sudut nama dia isim juga. Al-qaf. Maknanya kalau makna yang paling hampir sekali berkenaan dengan huruf muqatta'ah yang dibicarakan oleh ulama-ulama tafsir ni, yang paling hampir dengan fitrah, dengan bahasa Quran ni, soalan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada manusia lah, ataupun khususnya pada orang Mekah ketika mana Quran ini diturunkan, ataupun kepada orang Arab secara keseluruhan. Quran ini dibuat, ditulis, diolah daripada huruf-huruf hijaiyah yang kamu guna sama. Terdiri daripada nun, qaf, sad, alif, lam, mim, alif, lam, ra, kaf. Ini huruf-huruf yang mana berkait dengan bahasa mereka sendiri. Tapi bila dijadikan surah, maka tidak ada siapa mampu datangkan seperti mana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana tahaddi lah, cabaran. Nah, kalau kamu ragu-ragu tentang Quran, seperti mana dalam ayat lainnya, fa'tu bisurah, datangkan satu surah, datangkan seperti mana Quran. Nah, yang terdiri daripada huruf hijaiyah yang kamu guna hari-hari dalam percakapan kamu. Kalau kamu rasa ni daripada buatan manusia, rekaan Muhammad, maka datangkanlah seperti mana dia juga. Kalau dia boleh, masih kamu boleh. Kalau benar-benar mari daripada dia, sama-sama orang Arab, sama-sama mahir bahasa Arab. Nah. Bahkan Nabi tidak terkenal pun, tak mahir dari sudut syair apa. Kamu lebih mahir lagi. Kalau kamu kata Muhammad reka, semua datangkan. Jadi tidak ada jawapan, tidak tentang yang ini apa? Cabaran ini tidak dijawab. Tidak ada kudrat. Baik, qaf wal Qur'anil Majid, Allah Taala bersumpah dengan Quran. Demi Quran Majid, Al-Majid, yang maha tinggi kedudukannya, yang maha mulia. Bal ajibu anjahum, bahkan sebenarnya yang mereka tolak ni, mereka rasa pelik. Masih lagi ada suasana surah Mursalat, yang mana wailu yaumaidin, celakalah orang yang mendustai hari akhirat. Ya. Bahkan sebenarnya mereka tolak Quran, walaupun Quran satu kitab yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bal ajibu anja'ahum, bahkan sebenarnya mereka rasa pelik, anja'ahum mundirun, bahawa yang datang ke Quran ini kepada mereka ini seorang yang mana bagi peringatan minhum, di kalangan mereka, di kalangan mereka, maknanya di kalangan orang biasa. Maka Allah ni zat yang maha tinggi, maka orang yang nak mari, orang yang ada nisbah pada Allah SWT bukan lagu ni seperti itu dalam kepala orang syirik, dalam kepala musyrikin, dalam kepala orang yang mana ada sifat syirik ke tak, dia terkesan dengan suasana kepala otak dia ni perkara luar biasa. Tak ada bayar lagu tu, tak makan, tak pergi pasar, dapat direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedangkan seluruh para anbiya tidak begitu. Seluruh para anbiya, bahkan kalau kita dengan Nabi Isa pun, kat hari kita buat kejut. Gini Nabi Isa tengok duk makan, makan ikan pula, makan ayam pula. Bal anja'ahum munzirun, bahkan mereka rasa pelik sebab datang pada mereka orang yang beri peringatan ni daripada mereka sendiri. Lalu faqala al-kafir, berkata orang kafir, degi ni Allah Taala bagi tahu, hadza syai'un ajib, ini perkara pelik ni. Jadi tukar pula. Sebab sekian kerana hari-hari duduk ratik, duduk kecek perkara luar biasa tentang manusia. Tak. Ini percakapan mereka kan. Suka bercakap perkara luar biasa dinisbahkan kepada tokoh-tokoh tu. Jadi gitu. Lama-lama tu. Untuk kenali kita lah. Kalau tanya anak cucu dia biasa ya.
hanya anak cucu dia. Tak. Tapi kalau tanya orang mengagungkan dia, macam-macam. Macam-macam cerita tu dia. Rakyat manusia. Aidza mitna, kemudian Allah Taala bagi tahu kepada kita, ini di antara iskal dia. Aidza mitna wa kunna turaban. Bila kita mati dan kita jadi tanah, adakah kita akan hidup semula? Aidza tu dia matui kalam yang mana yang sudah mahzuf banyak dah tu. Dia kena takdir apabila kita mati, lepas tu kita jadi tanah, adakah kita ni akan hidup semula lagu mana? Tak. Lepas tu dia keluar nanti zalika raj'un ba'id, itu tak balik semula jadi manusia, itu adalah perkara yang sangat jauh, sangat tidak mungkin, mustahil. Zalika raj'un ba'id. Allah Taala jawab, qad alimna ma tankusul ardu minhum, sesungguhnya kami tahu apa yang bumi ini menyebabkan mereka jadi kurang. Bumi ini makan mereka. Tak, bila ditanam ya, jasad-jasad mereka terurai, ditelan oleh bumi, dimakan. Allah Taala bagi tahu qad alimna, sesungguhnya kami tahu. Tak, ma tankusul ardu minhum, apa yang menyebabkan bumi ini merosakkan mereka. Allah Taala tahu belakang. Sebab ini semua sistem Allah yang tadbir. Allah yang tadbir ke bumi. Bumi itu sebagai asbab. Wa indana kitab, dia catatan mereka ni, data-data tu, wa indana kitabun hafiz, di sisi kami ada kitab ya, terpelihara, kitab yang terpelihara, semua ada. Bal kadzabu bil haqqi lamma, bahkan sebenarnya Allah Taala dedah ini sebenarnya bukan kerana tak boleh nak memahami bahawa, tak boleh nak faham bahawa ni rasul daripada Allah ataupun apa yang dibawa oleh rasul tu, bukan payah nak faham sebenarnya. Punca dia ni takdzib. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, bahkan sebenarnya mereka mendustai kebenaran selepas datang pada mereka. Dan puncanya fahum fi amrin marij, mereka ni berkenaan dengan apa yang dibawa oleh rasul ni, fi amrin marij. Marij ni dia makna, banyak makna. Tak, dia tidak peduli, tak ambil berat, acuh tak acuh, sanksi. Itu amri. Ini sikap mereka tu. Sikap mereka. Sikap mereka terhadap wahyu itu yang menyebabkan mereka ni jadi lagu. Apabila datang, bahkan sebenarnya mereka ni gaduh, tolak wahyu. Apabila datang pada mereka, dan urusan mereka pun bukan kata bila orang betul ke Rasul Nabi SAW betul ke perkara ni, mereka duduk fikir mesyuarat dengan guna kewarasan, serius fikir betul ke tak ni, buat kajian pula. Tak ada. Dia tak ada. Bahkan dia main-main, bersendakan dalam mesyuarat dia, dalam kelak-kelak dia. Tak, bersendakan. Semua apa yang diberitahu mau dipersendakan. Sikap begini, fahum fi amrin marij, Allah Taala bagi tahu. Kemudian Allah Taala ajar, falam yanzuru ila as-sama' fawqahum, kamu tak lihatkah ke langit fawqahum, di atas mereka itu, adakah mereka tidak perhati? Afalam yanzuru ila as-sama', adakah mereka tidak perhati ke langit, di atas mereka itu, kaifa banaiha, bagaimana kami bina, hebatnya binaan kami, bagaimana kami hias, wa ma laha min furuj, tidak ada apa-apa kekurangan, kukuh, solid. Allah SWT bagi tahu. Dan kita pun tak tahu. Tak. Tapi langit ni satu binaan. Dia ada zat dia dah, seperti mana semua binaan lah. Dia tak sama, tak kemah dengan rumah, dengan bangunan, dengan kita kena fikir gitu. Tak. Jenis binaan yang banyak kan? Binaan kemah, binaan rumah, binaan bangunan. Ini binaan langit. Allah Taala panggil bina yang tidak ada tiang, tidak ada. Satu binaan yang sangat kukuh, satu ciptaan yang sangat hebat. Allah Taala sentiasa sebut sebagai dalil bukti dia, semua tu khidmat untuk kita. Semua tu untuk kita. Allah Taala bagi tu, wa ma laha min furuj, tidak ada apa-apa kecacatan. Tidak ada apa-apa kecacatan. Amalha min furuj. Wal arda madadna, begitu juga bumi yang kamu pijak ni, madadna, kami hampar dia. Wa alqaina fiha rawasiya, kami pasak pula di atas bumi ni gunung gana pula.
Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kami tumbuhkan daripada bumi ni min kulli zawjin bahij, tanaman-tanaman, kebun-kebun yang indah, tanaman-tanaman yang indah. Tabsiratan wa dhikra, sebagai basir, untuk membuka mata hati manusia. Semua ni tanda kebesaran Allah SWT, yang mana dengan perantaraan kejadian langit, bumi, tumbuh-tumbuhan ni, mata hati manusia sepatutnya dapat lihat kebesaran Allah SWT. Wa dhikra li kulli abdin munib, dia juga peringatan, zikra, zikir bagi hamba yang munib, abdin munib. Abdin yang mana? Nak jadi hamba Allah SWT, sifat inabah. Orang yang ada sifat inabah ni, dia akan memahami dengan mudah kitab Allah. Kemudian wa nazzalna minas sama'i, kami turunkan daripada langit air yang penuh keberkatan, penuh keberkatan. Fa ambatna bih, lalu dengan sebab air itu kami tumbuhkan kebun-kebun, wa habbal hasib, biji-biji yang mereka dapat apa? Kutik. Wan nakh, begitu juga pokok kurma basiqat yang tinggi, laha tal'un nadid, bagaimana pokok kurma yang kukuh yang tinggi, basiqat, laha tal'un nadid, yang mana daun-daun dia, maya-maya dia yang keluar buah tamar tu begitu subur dan tersusun. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki pada hamba, sebagai rezeki pada hamba. Wa ahyayna bihi, dan kami dengan perantara air tadi kami hidupkan bumi yang tandus, yang mati. Kadzalikal khuruj, begitulah wahai manusia proses kebangkitan kamu semula. Allah Taala bagi tahu. Ini benda berlaku depan hari. Kamu rasa pelik bila mati, bila kamu mati, hacur lebu, hidup semula. Allah Taala bagi tahu. Tengok bumi, proses kejadian Allah Taala hidupkan makhluk dia ni hari-hari. Tak. Sebagaimana tanaman, sebagaimana tumbuhan, sebagaimana bumi yang tandus, bila turun hujan Allah SWT tumbuh. Allah Taala bagi tu kadzalikal khuruj, begitulah proses kebangkitan semula, proses kebangkitan semula. Dia yang mendusta seperti kamu pula ni, Allah bukti sejarah pula. Bukan perkara baru, tolak perkara ni, apa yang dibawa oleh Rasul ni. Kadzabat qablahum qaumun Nuh, sebelum kamu wahai Mekah, kaum Nuh. Wa ashabur, dia penduduk Ar-Ras, dan juga kaum Samud, dan juga kaum Ad, ada juga Fir'aun, dan juga kaum Lut. Wa ashabul Aikah, penduduk Madian. Wa kaum Tubba, dan kaum Tubba. Semua ni telah mendustai Rasul yang diutuskan pada mereka. Ashabul Ras, kaum Tubba, tidak tahu, tidak ada penerangan. Nabi tak tahu, tak ada dalam hadis Rasul mana yang diutuskan. Walau bagaimana Quran sudah bagi tahu, ada Rasul kami cerita, ada Rasul kami tak cerita. Ini isyarat daripada Allah SWT. Ada tempat-tempat Rasul yang dihantar, Allah Taala tak bagi tahu. Allah Taala bagi tahu tempat, Rasul tak bagi tahu. Wa ashabur rasi wasab, semua ni Allah Taala bagi tahu umat-umat terdahulu sebelum kamu, ada yang kamu tahu tentang mereka, yang mana mereka telah mendustai Rasul-Rasul ke perkara baru. Kullun kadzabar rusul, dan semua itu telah mendustai Rasul-Rasul, fa haqqa wa'i, maka berlakulah janji Allah SWT terhadap mereka. Seksa Allah berlakulah, wa'i ni seksa Allah SWT pada mereka. Afa'ayina bil khalqil awal, adakah selepas kami cipta kejadian awal menyebabkan kami jadi letih? Tak. Daripada tak ada kamu jadi ada, lepas cipta kamu tu kami jadi letih? Dah, tak ada. Afa'ayina bil khalqil awal, dengan buat cipta pertama tu jadi letih kita. Tengok wahai manusia daripada Nuh sekarang. Ya. Berapa keturunan dah. Berapa kurung dah manusia demi manusia demi manusia ni. Allah cipta hari-hari. Ya. Wa ma massana min lughub, lepas ni. Bal hum fi labsin min khalqin jadid, bahkan mereka ragu-ragu. Mereka labs, waham berkenaan dengan kejadian. Sebab apa? Sebab percakapan tak sesama mereka tu mempersendakan. Jadi perkara ni tak nak cerak, tak boleh nak cerak, tak masuk. Sebenarnya bukan kerana benda tu tak boleh nak difahami, sebab suasana dia tu fahum fi amrin marij. Fahum fi amrin marij yang kita baca tadi tu, ini percakapan mereka di sesama mereka bila kritik Nabi dah. Bila mati hidup semula, dia
Hari tetap akhirat ni mereka jadikan percakapan senda gurau. Bahaya. Dia tak faham tapi dia gaduh. Apabila tak boleh faham? Tak. Apabila tak sesat kalau gini. Macam orang kritik Wahabi, tak. Dia tak tahu, dia bukan jujur pun. Kalau dia betul-betul nak sesat masalah umat, masalah ni, cari tak. Tapi sebab dia jadikan percakapan tu untuk menimbulkan keraguan waham orang. Menimbulkan keraguan orang. Apabila jadi tak faham? Kalau dia faham pun jadi tak faham pula. Bahaya percakapan ni, bahaya. Percakapan ni. Dia akan bagi kesan pada orang. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma. Kemudian Allah Taala cerita tentang kudrat dia. Kudrat kami bukan setakat boleh menghidupkan semula. Yang mula pendidik tentang sifat Allah SWT. Ni Allah kita. Ni surah baru turun 34. Surah yang ke-34 ni. Tarbiyah Nabi daripada para sahabat. Lepas ni kan surah Sad lepas ni dia lebih besar lagi. Mula dah tanam pada jiwa para sahabat, jiwa umat Islam ni supaya tak takut siapa dah. Benar-benar Allah di depan. Jiwa sudah diangkat. Mula sudut pandang sudah berdasarkan wahyu dah, bukan berdasarkan bendaan, bukan berdasarkan harta dan kedudukan. Dia nak lahir generasi yang hebat, dia kena ada gini. Kalau tidak, generasi yang mana terkesan dengan dunia, lemah kan. Tak, belum boleh harta lagi lemah dah. Duduk depan orang kaya pun lemah dah. Belum dapat jawatan tu lemah dah. Duduk depan orang ada jawatan pun dia lemah dah. Nak jiwa tu lemah tu. Duduk depan orang ada jawatan tu, kebenaran tak boleh nak ungkap dah. Semua percakapan kat arah tu setuju dengan tu. Dia jadi gitu, jiwa yang sangat lemah. Tidak ada kekuatan. Tak, tidak ada kekuatan. Sebab tu tak boleh bangkit selagi mana jiwa lagu ni tak boleh bangkit. Sebab tu dia perlu diasuh. Dan ni cara Allah SWT kita boleh tengok surah-surah yang diturunkan, susunan dia sedikit demi sedikit. Tapi semua ni qadiyah ni sekarang ni semua tentang akhirat. Daripada surah Qari'ah, Qiyamah, Humazah, Mursalat, surah Qaf. Penekanan. Sebab hak ni asas dulu. Hak ni kena tanam dulu. Dan hak ni baru ni. Orang Mekah tak pernah dengar kesyat gini benar. Tak. Sebab tu mereka sedap buat apa-apa nisbah pada Allah tu. Sebab qadiyah akhirat ni tak ada. Sebab tu mereka tak si Ar-Rahman tu. Tak, Ar-Rahman kan? Tak si Ar-Rahman. Orang yang kena mencari syirik, Allah di sudut rahim dia setuju belakang. Tapi Ar-Rahman dia tak setuju. Sebab tu kita kata Ar-Rahman bukan makna, bukan satu lafaz yang mana mengandungi makna dari sudut istiqat daripada rahim. Kalau dari sudut lughawi, dari sudut bahasa Ar-Rahman itu, orang Mekah ni lebih mahir bahasa daripada kita. Tak perlu ajar dia lah. Kalau kita kata Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang, orang Mekah tak ada iskal dah. Dari sudut lughawi, sebab dia ahli bahasa. Tapi yang dia tolak tu Ar-Rahman tu, dia terima Ar-Rahim tu sebab apa? Sebab nak wahyu bagi tahu Ar-Rahman ni kalau kamu derhaka dia kata. Kalau kamu syirik dia kata. Ar-Rahman. Maka orang syirik ni dia dengan Allah SWT dia terima. Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat dia. Tapi dia tak ada i'tiqad bahawa Ar-Rahman ni dia azab. Dia boleh kecil tetap Allah Maha Pengasih Allah. Allah ni luah. Allah ni jalan Muhammad, boleh jalan ni, boleh jalan dewan ni, boleh Allah ni. Ya gitu. Sebab tu bila kata Ar-Rahman tak boleh. Sebab Ar-Rahman dalam Quran bagi tahu jangan syirik. Ar-Rahman. Ar-Rahman dia tak boleh suruh orang lain. Kena suruh. Ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Tak boleh suruh orang lain. Tak boleh suruh orang lain. Tak boleh. Orang Mekah tak faham lalu. Sebab tu tak faham bukan dari sudut lughawi. Sebab tu jadi kita bukan masalah lughawi. Masalah istilah Quran. Istilah Quran. Jadi semua tu nak tanya tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sini walaqad Allah SWT bagi walaqad khalaqnal insan. Kami yang jadikan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang bisikan dalam diri dia. Apa yang ada, bisikan yang ada dalam diri dia. Ni Allah. Ni Allah kita.
Ajib. Walaqad khalaqna, kami yang jadikan manusia. Dia kami tahu apa yang dibisikkan dalam diri dia tu, bisikkan. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih hampir pada dia min hiblil warid, daripada orang leher dia tu. Orang di leher kita. Allah Taala lebih hampir. Dari sudut mana ni? Bukan dari sudut zat, dari sudut ilmu. Sebab tu anak alamu tu kat dia. Anak alamu tu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu, ilmu kami apa yang bisikkan dari diri dia tu, sebab kami lebih hampir dari sudut ilmu kami tu. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan, ketika mana dua orang malaikat yang mencatat, duduk sebelah kanan seorang, duduk sebelah kiri seorang. Qa'idun, duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri. Daripada sebelah kanan sebelah kiri duduk. Ma yalfidu, lagu mana malaikat ni? Ma yalfidu, tidak ucap seorang hamba min qaul, apa-apa ucapan, illa ladaihi raqibun atid, malaikat di sisi dia tu ada raqib, ada atid, ada pengawas. Ada pengawas yang catat amalan dia, yang catat amalan dia. Wajaat sakratul maut, ni malaikat yang sentiasa berdamping dengan kita, tak kira buat maksiat ke buat ada. Jadi ini pun di antara faedah beriman dengan malaikat. Faedah beriman dengan malaikat. Supaya kita ada kekuatan untuk taat perintah Allah SWT, maka syuur ni kena ada. Mana ni Allah SWT telah setiap daripada kita ni ada malaikat yang jaga. Catat amalan kita, perkataan kita dan juga perbuatan kita. Sebab tu bahaya, sebab tu orang mukmin mula. Sebab tu kita orang mukmin ni dia ada jalan untuk bina integriti dia tu. Sebab kita ada benda ni. Cuma kena sentiasa muzakarah, kena sentiasa ada. Bila subuh ni kan tak ada orang tak apa. Kita ada. Ni dipanggil kekuatan iman. Hak ni yang boleh selesai semua masalah ni. Kalau hak ni tak ada, tak boleh nak selesai. Tak boleh nak selesai. Hatta undang-undang hebat sangat mana pun, hatta undang-undang Islam hudud sekali pun, ada tegak pun. Tapi kalau orang yang nak melaksana tu tak ada sifat ni, punah hebat. Ini sifat asal dia. Sifat asal dia yang perlu kita bina umat ni. Wajaat sakratul maut, Allah Taala bagi tahu. Kalau tak kiamat pun, hari kebangkitan ni, Allah Taala gambarkan suasana hari bila satu orang tu nak mati. Wajaat sakratul, apabila telah datang, apabila datang sakratul maut. Sakratul maut, Allah Taala pun nama sakratul maut. Nama sakrah ni ke apa? Sakrah ni ke tak? Dia macam mabuk. Sakratul maut. Sebab tu mati ni dia bukan sakit sebenarnya. Tak. Yang digambarkan seperti mana, lagu mana digambarkan? Duri dia masuk dalam daging tu, benar mati. Itu tak ada. Tak ada. Itu tidak sahih. Mati ni sakrah. Sakrah seperti mana mabuk. Mabuk. Tak. Cuma azab dia bila nak nyawa di neraka. Tengok neraka, tengok syurga tu ya. Azab dia kalau ahli neraka, bila dia tengok dia tempat dia nak pergi neraka, tak ada dah azab paling teruk sekali. Ada pun sakit ni, tak ada gapo. Tak. Tak. Cuma dalam ayat dari surah Al-An'am, dari surah Araf, hari yang mana malaikat, orang yang mana derhaka pada Allah, roh dia tu dipukul oleh malaikat. Ni Allah Taala kata wajaat sakratul maut bil haq. Bila datang sakratul maut, waktu ajal bil haq, dengan kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid. Daripada ketika itu kamu, yang mana kamu pada dulu, kamu dulu nak lari. Bila datang sakratul maut dengan penuh kebenaran pada waktu dia, dzalika ma kunta minhu tahid, yang mana kamu ketika dulu nak lari, tak boleh lari. Tak boleh nak hindar. Bila datang waktu maut, pasti mati. Yang mana kamu usaha supaya nak lari dulu, tak macam-macam cara, nak panjangkan umur, tak boleh nak lari dah. Tak boleh nak lari. Wa nufikha fis sur, kalau tak mati pun kiamat. Wa nufikha fis sur, ditiup sangkakala.
Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan, hari yang dijanjikan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan setiap jiwa ni bersama dia ni ada sa'iq wa syahid. Ada orang yang mana? Sa'iq duduk belakang, tolak dia. Dia orang yang jadi saksi. Setiap orang bila bangkit di akhirat nanti, ada orang yang mana mengiring dia, yang mengiring dia. Yang mengiring dia. Sa'iqun wa syahid. Dan juga seorang saksi. Setiap jiwa. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, yang mana kamu dulu masa atas dunia fi ghaflatin min hadha, leka daripada perkara ni. Fakashafna anka ghita'aka, lalu kami angkat perkara ni. Tabik fabasaruka al-yawm hadid, dan pandangan kamu pada hari itu hadid, sangat tajam, sangat jelas. Sangat jelas. Mata ke ataupun mata hati, sangat jelas, semua jelas belakang. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid, maka berkata qarin, man, inilah apa yang dicatat, catatan dia. Buku, tengok buku catatan dia lagu mana. Kalau ahli neraka, alqiya fi jahannam, lepas dari neraka jahannam, kullu kaffarin adik, setiap orang yang kafir degil, manna'in lil khair mu'tadin murib, orang yang mana menghalai buat kebaikan, melampau, dia ragu-ragu tentang hari akhirat. Yang mana alladzi ja'ala ma Allah, yang mana mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala ni ada ilah lain selain daripada dia. Lalu fa'alqiyahu fil azab syadid, lalu dilempar dalam azab yang sangat keras. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituh, maka berkata teman dia, berkata teman qarin kita, Rabbana ma, masa ni masing-masing melepaskan diri. Ma atghaitu, aku tidak paksa pun dia. Ma atghaitu, tak, saya tak paksa dia, saya tidak menyesatkan dia. Walakin kana fi, tapi dia sendiri sesat. Dia yang pilih. Dia yang pilih. Setiap orang ada qarin, tapi kita tak rasa kan? Tak. Tapi dia efek, dia main peranan. Nabi ajar lagu mana kan? Berkata pada amal kita, kita jaga amal kita, maka malaikat akan berdapat dengan kita, dia akan jauh. Bila kita muamalah dengan amalan-amalan ni yang Nabi ajar kan, masuk rumah bagi salat, dia duduk tanah. Bila makan kita baca bismillah, dia tak boleh makan. Bila kita masuk tempat tidur, kita dengan wuduk kita, dengan ambil semaya kita, dia tak boleh sekali. Maka malaikat akan ada dengan kita. Nabi telah ajar. Kalau tidak, dia duduk sekali. Kalau tidak, dia duduk sekali. Makan dengan kita, duduk dengan bini kita, duduk dengan anak kita, sekali. Sebab tu dia kena ada amalan dalam rumah. Ada amalan. Nabi telah ajar. Dia perkara ni mudah. Tak. Kalau tidak, kalau umat ni jauh daripada amalan-amalan sunnah, yang begitu umat tu sendiri, tak, akan jadi masa atas kejahilan dia pada orang yang akan ambil kesempatan. Tak, orang yang ambil kesempatan atas kejahilan umat. Sedangkan benda ni Nabi ajar mudah. Tak, bagaimana supaya kita dilindungi. Dia ada doa pagi, doa petang, zikir pagi, zikir petang. Ini semua ni untuk kebaikan kita belakang, supaya tak berlaku lagu ni. Sebab di akhirat dia akan nafi. Dia memang hakikat sebenarnya dia bukan paksa pun. Tak, cuma bisikan-bisikan dia. Dia datangkan ilham supaya kita melakukan maksiat, ilham supaya kita tinggalkan amal. Tu dia bagi kesan. Dia bagi kesan. Apatah lagi bila kita jauh daripada wahyu, Allah Taala biar kita pula dikuasai oleh dia. Tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat gini dia akan bagi tahu. Bila kita masuk neraka, dia berlepas diri. Dia akan bagi tahu pada Allah, Rabbana ma atghaituha, aku tak paksa dia. Dia sesat diri. Allah Taala jawab, la takhtasimu ladai, jangan balas depan. Wa qad qaddamtu ilaikum bil, sesungguhnya aku telah hantar rasul, telah turunkan kitab atas dunia dulu, telah bagi tahu tentang ancaman ni, telah bagi tahu tentang neraka ni. Ma yubaddilul qawla ladayya, dia sekarang ni tidak bertukar. Putus saya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidhallad, aku tidak pernah buat menzalimi pada hamba aku. Yauma naqulu li jahan, hari yang mana kami kata pada neraka jahanam, halim talat, penuh dah ke? Tengok ni neraka jahanam, hal min mazid, nak tambah lagi ke? Tengok jawapan. Ya, Allah Taala letak sifat neraka jahanam ni, sifat dia kasar. Dengan Allah Taala tanya, halim talati, penuh dah kamu? Nak tambah lagi ke? Tak.
Wa uzlifati, ada pun orang yang mana beriman dan beramal soleh ni, kami hampirkan dia dengan neraka. Kami hampirkan dia dengan syurga. Wa uzlifatil jannah, syurga dihampirkan kepada orang yang muttaqin, tidak jauh. Hadza ma tu'adun, inilah yang dijanjikan likulli awwabin hafiz. Siapa ni awwab? Munib tadi. Awwab ni orang yang mana nak jadi hamba Allah Subhanahu. Seperti mana Nabi Ibrahim kan awwab. Allah Taala sebut awak sentiasa rujuk pada Allah, sentiasa rujuk pada Allah. Hafiz, dia jaga dak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat awab ni, sifat muttaqin, man khasyar rahman bil ghaib. Siapa dia takut ar-rahman bil ghaib. Ar-rahman ditakuti, Allah Taala letak. Sebab tu kalau disayangi bukan man khasyar rahman. Lepas tu lain tak. Man ar-rahman ditakuti, man khasyar rahman bil ghaib. Siapa dia takut pada ar-rahman bil ghaib. Wajaa biqalbin munib. Wajah, dan mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam biqalbin munib, hati yang munib, hati yang inabah. Ini jalan hidayah. Udkhuluha bisalam, dipersilakan, silakan masuk dengan sejahtera. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Lahum ma yasha'un fiha, bagi mereka apa saja yang mereka nak. Waladaina, dari sisi kami ada tambahan lagi, tak nak fikir. Tak. Bagi kita apa yang kita nak boleh belaka. Lepas tu bukan kata syurga kita duduk surga kan? Yang Allah SWT bagi tahu. Gambar yang ada surah Tur lepas ni, nak duduk buah. Bila duduk buah dalam syurga dengan gugu dengan sayang-sayang, lagilah bertambah keinginan kita. Allah Taala bagi kamu apa saja. Tapi dengan semua, dengan kita sendiri apa yang kita nak, lepas tu dengan kita kenal sayang-sayang, menambah keinginan kita, tak berdasarkan pengalaman seorang kan, tak apa. Tu pun Allah Taala waladaina mazid, di sisi kami ada tambahan lagi yang kamu tak boleh nak fikir. Ni khazanah Allah, ni Allah kita. Sebab tu kita kena duduk di alam akhirat kan, walaupun tubuh kita duduk dunia kan, rasa kebesaran Allah, keagungan Allah, barulah kita rasa kecil. Barulah masak dunia ni bukan masalah. Untuk kerja islah pun dia tak akan jadi masalah. Jadi kita stres, nak kita terkesan juga. Tapi ni Allah ni khazanah dia. Dia tak boleh nak bayar. Tak muda selama-lamanya, tak ada kenyang, makan selama-lamanya, minum selama, tak ada kecil. Ini susah. Dia telah sediakan untuk kita. Dia tawar kepada kita. Dia tawar kepada kita. Kita mula dapat faham bagaimana tingginya kedudukan kita ni dari sudut pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna, kami telah muliakan anak dia. Kita nak mula rasa mulia. Quran bagi tahu matahari itu diciptakan untuk kita. Allah Taala bersumpah. Bulan dicipta untuk kita, bintang dicipta untuk kita, cahaya waktu duha, cahaya waktu siang hari, malam, semua untuk kita belakang. Semua Allah Taala muliakan. Lepas tu kita dengan bila tahu dah kita dimuliakan sekali, lepas tu akhirat tengok dia sediakan tempat kita. Adakah tugas kita sekadar gini? Sebab tu nak bina para sahabat ni. Sebab tu dia jadi orang yang cukup berkualiti, sebarkan kebenaran, semua usaha supaya semua jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini cara Allah SWT terbiah para sahabat, masukkan kebesaran Allah dan kita akhirat. Wa kam ahlakna qablahum, kembali semula. Berapa banyak sebelum kamu wahai orang Mekah kami telah binasakan umat-umat terdahulu, kurun-kurun terdahulu. Hum ashaddu minhum batsha, mereka lebih hebat daripada kamu lagi. Ya Allah Taala sebut. Kamu wahai orang Mekah mentah, tak. Sedangkan umat-umat dulu lebih hebat lagi. Kaum Umar lebih panjang lagi. Fanaqabu fil bilad, jalanlah di atas muka bumi ini, perhatilah. Hal bin mahis, ada siapa-siapa terlepas di kalangan mereka? Tengok tanya. Ada siapa umat-umat terlepas? Tak ada kan? Tak ada. Bila mari azab. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Demikian itu benar-benar peringatan kepada orang yang mana hidup mata hati dia, ataupun bagi pendengar dia, surah pendengar dia menyaksi. Surah mana mengguna pendengar dia, perhati betul-betul. Orang lagu ni akan dapat peringatan. Maknanya Allah Taala bagi tahu cara untuk dapat tazkirah, dapat ambil pengajaran ni, mana orang yang mendengar dengan mata hati sungguh-sungguh. Tak bagi tumpuan sungguh-sungguh. Dia saksi.
Walaqad khalaqnas sama, kemudian cerita lagi besar Allah. Sesungguhnya kami yang jadikan langit-langit dan bumi dan apa yang ada dalam masa hari. Wa ma massana min lughub, kami tak pernah penat pun. Tengok bukan kami wa ma massa, tak pernah disentuh oleh kepenatan. Sentuh pun tak, nak penat, sentuh pun tak. Ni kudrat Allah. Allah cipta langit dan bumi dalam masa hari. Berapa hari, berapa tahu sehari? Allah Taala boleh. Allah Taala semua tu nak tarbiyah kita aja. Allah Taala hantar malaikat pagi asar duduk dengan kita. Allah Taala hantar subuh tadi malaikat duduk dengan kita ni sampai asar kat kan. Bahasa kat kan naik buat laporan. Kok asar pula turun duduk dengan kita sampai subuh esok. Sedangkan Allah Taala Maha mengetahui. Syekh malaikat tiap hari buat laporan hari Isnin, laporan hari Khamis. Sentiasa. Sedangkan Allah Taala Maha mengetahui. Semua tu ada tarbiyah, bukan saja-saja. Semua tu nak didik kita sebagai tarbiyah kita. Banyak cara kita boleh ambil manfaat untuk faedah kehidupan kita, untuk atur kehidupan kita. Kita belajar. Syariat mari ajar pada kita. Sebab syariat ni bukan nak ajar kita bina hubungan, bina akhirat. Nak ajar kita lagu nak bina dunia. Syariat ajar kita bagaimana nak bina dunia ni seperti mana yang Allah Taala nak. Fasbir, oleh kerana tengok Allah Taala pujuk Nabi. Oleh kerana itu wahai Muhammad, fasbir ala ma yakunu, sabar sajalah di atas apa yang mereka kata, mereka kritik kamu. Lepas tu lagu mana nak buat stres ni? Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah pada Tuhan kamu. Ni hakikat zikir ni. Ni cara nak dapat hakikat zikir ni. Kalau kita tak faham perkara ni tak, maka kita akan silap faham. Maka kita tak akan dapat kan. Kita duduk zikir subhanallah, 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 nak suruh rasa kemanisan. Sedangkan bila Allah Taala suruh Nabi zikir ni? Bila buat kerja ni? Ni Nabi ni, kita ni surah ke-34 ni, Nabi duduk, Allah Taala kata fasbir ala ma yakun, sabar sajalah wahai Muhammad di atas kritik. Apa Nabi kena kritik? Apa Nabi kena kata? Apa Nabi tuduh gila? Apa keadaan Nabi ni Allah Taala cerita untuk pujuk Nabi? Sebab Nabi buat kerja, Nabi pergi jumpa orang, Nabi pujuk supaya orang taat pada Allah. Bila buat kerja gini maka akan ada kritikan, akan ada tentangnya. Maka bila ada tentangnya, ini cara dia. Fasbir, sabarlah sajalah wahai Muhammad. Lepas tu wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah pada Tuhan kamu. Bertasbih. Mana kritikan orang tu cara untuk hilangkan stres dengan apa? Dengan kita tasbih. Dengan tasbih. Ini package dia dah. Dan waktu pula qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Pagi dan petang, waktu pagi sama-sama bil ghudwi wal asar, zikir pagi zikir petang. Ini waktu-waktu dia dah. Ini waktu zikir. Ni haji. Sebab tu satu orang dia tak akan dapat hakikat zikir. Macam mana dia dapat hakikat zikir dia? Sebab dia tak buat kerja. Kerja dia tak buat. Dia subhanallah, 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 lepas tu minum teh. Tak, lepas tu akan gua pisah. Dia jalan-jalan. Lepas tu petang kat zikir pula. Ataupun dia duduk zikir 1000 10,000 dia nak. Zikir ni kalau ikut panduan daripada wahyu, bila satu orang itu penat dalam hijrah, dalam islah. Dalam islah. Seperti mana Nabi? Banyak ayat begini kan? Cuba perhati ayat tasbih dalam Quran. Ajib. Surah apa? Surah Al-Hijr. Allah Taala kata qad na'lam innahu qad na'lamu innahu la yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Kami tahu wahai Muhammad, apa yang mereka kata pada kamu itu menyebabkan dada kamu jadi sempit. Tertekan Nabi. Tak. Lepas tu fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah pada Tuhan kamu, wa kum minas sajidin. Lepas tu sembahyang. Zikir dan sembahyang. Zikir nawak. Ni jalan dia. Ini kalau kita nak, maka kita kena jalan yang sama. Ni Allah Taala lepas cerita. Ni kritik kepada orang Mekah yang mana kritik Nabi, tak percaya tentang akhirat, tak percaya tentang ajaran Nabi, tak percaya tentang dakwah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala bantah ke semua. Kemudian Allah Taala nasihat pada fasbir, sabar sajalah wahai Muhammad atas apa yang mereka kritik kamu tu. Lepas tu wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah pada Tuhan kamu. Qabla tulu'i syam, tak sebelum terbitnya matahari.
sebelum terbitnya matahari. Wa qabla al-ghurub, ada sebelum terbenam matahari. Ni waktu dia. Wa minal lail, pada waktu tengah malam fasabbih. Ha ni fasabbih ni sembahyang. Wa adbaras sujud, dia selepas sujud. Selepas sujud tasbih. Ajib. Dah penawaran mana package zikir ni, dia juga sembahyang malam ni sebenarnya treatment untuk dai, untuk orang yang Islam. Untuk orang Islam. Baru dia akan dapat hakikat sembahyang, hakikat zikir. Hakikat sembahyang, hakikat zikir. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Kemudian sambung semula tentang suasana akhirat. Wastami' yawma yunadil munadi. Kamu akan dengar nanti hari yang mana manusia disuruh. Manusia disuruh daripada tempat yang dekat. Dan yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dia semua mereka ni akan dengar satu tempat dengan penuh kebenaran. Dzalika yaumul khur, itulah hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Bawa semula suasana akhirat. Inna nahnu nuhyi wa numiit. Kamilah yang menghidupkan, kami yang mematikan, dan kepada kami semua akan kembali. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Hari yang mana bumi ini terbelah dan mereka keluar daripada bumi ini dengan cepat. Zalika hasyrun, itulah hari manusia dikumpulkan. Alaina yasir, bagi kami mudah untuk kumpulkan manusia semula ni, bagi kami mudah. Nahnu a'lamu ma yaqulun, wahai Muhammad, kami tahu apa yang mereka kata pada kamu. Ni pun tenangkan Nabi ni. Kami tahu wahai Muhammad apa yang mereka kata pada kamu. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan kamu wahai Muhammad kami tidak tugaskan untuk paksa. Tengok tugas Nabi. Nabi, Allah Ta'ala bagi tahu, kamu kami tidak hantar untuk paksa manusia beriman. Bukan tugas kamu untuk dalam ayat lain, kami tidak tugaskan kamu untuk kamu bertanggungjawab terhadap keputusan mereka. Ama anta alaihim biwakil, dalam Quran berkali-kali kamu tidak, ama anta alaihim biwakil, kamu bukan wakil mereka bertanggungjawab terhadap keputusan mereka. Tidak. Kamu hanya apa dia? Hanya menyampaikan. Hak ni, wa ma anta alaihim bijabbar, kamu ni wahai Muhammad tidak ditugaskan untuk paksa mereka. Tugas kamu ke apa? Fadzakir bil Quran. Fadzakir, bagi peringatan, dakwah dengan Quran. Ini kena ada. Nah, fadzakir bil Quran, bagi peringatan pada umat. Bagi kepada melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang dapat ambil pengajaran? Man yakhafu wa'id. Sebab tu Nabi guna uslub akhirat semua tu, untuk timbul ke khauf dulu. Bila masuk dalam hati hamba ketakutan akhirat, masuk dia dah mudah faham Quran. Sebab tu cara Nabi kan, kita tengok dalam hadis-hadis tak, Nabi bila diperintah oleh Allah supaya dakwah kaum dia kan, maka Nabi kumpul, Nabi akan cerita memula sekali akhirat dulu. Sebab Nabi tahu situ dulu Nabi akan timbul kan suasana cemah tentang akhirat dulu. Asas dia situ. Kalau hak situ gagal hak situ, tapi asas dia situ dulu. Tak. Cerita tentang akhirat. Cerita tentang akhirat. Waktu cerita tentang akhirat. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Surah seterusnya Al-Balad. La uqsim bihadzal balad. Ikut turut tema masa selepas surah Fajar. Surah Fajar kita belajar dah. Tapi Al-Balad ni lepas Qaf. Suratul Balad. Ini dari sudut turut nuzul Quran ni, mana ini Allah Taala nak ke depan kan, gapo dia dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang Nabi bawa ni gapo dia bukan nak membangunkan madiah ni, dia nak membangunkan jiwa manusia. Hak ni lebih penting. Hak ni kalau bangun jiwa ni dah, dia bangkit, umat tu boleh bangkit walaupun madiah dia tak ada. Tapi kalau jiwa lemah, bangunan hebat, gapo dia akan jatuh. Ini suratul Balad. Nama surah Al-Balad. Surah gapo negara? Al-Balad negara. Sebab tu agama ni bukan semata-mata nak bina akhirat, dia nak bina dunia juga. Tapi mengikut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia ada cara sendiri. Sebab tu kita kena yakin. Kita perlu cara lain. Tengok Allah Subhanahu wa taala ajar ni. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsim. Kita sudah baca la uqsim. La ni dia ada dimulakan dengan la, dengan huruf qasam ni sebab sudah ada perbincangan sebelum tu.
Tak, janganlah kamu tak percaya tentang akhirat. La ni, la. Seperti mana usul orang Arab kata, la wallahi. La wallahi. Mana jangan gitu, jangan tak percaya. Demi Allah. Jangan tak percaya kamu sebab sebelum ni kecek dah. Sebab tu mana ada wallahi, la tak ada. La wallahi. Orang Arab kata, la wallahi. La baru bersumpah. Dia sama. La. Usul yang sama. Usul yang sama. La ni apa? Janganlah kamu tidak percaya tentang Quran ni. Janganlah tak percaya tentang hari kebangkitan ni. Janganlah tak percaya ni. Sebelum ni panjang lebar dah. Uqsim, aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ni. Negeri mana? Negeri Mekah ni yang kamu agung ni. La uqsim bihadzal balad. Dan aku bersumpah wa anta hillum, aku bersumpah dengan Muhammad, dengan kamu wahai Muhammad, hillun bihadzal balad, yang menetap di, yang halal menetap di negeri Mekah ni. Dengan makna dia apa dia? Risalah. Bersumpah dengan negara, bersumpah dengan risalah. Hillun ni dia ada dua makna. Hillun halal. Nabi halal di sini. Sepatut tak, bila halal tak boleh kosek lah, sebab bersumpah pula dengan negara pula negara Mekah ni. Tanah haram. Wahai orang Mekah, sepatut kamu ni bumi ni jangan kamu melampau menantai dia. Jangan menyakiti dia, jangan kata macam-macam. Sebab apa? Ni negeri yang mana? Haram ni. Dia banyak makna boleh tanya. Wa anta hillu ni, dan Nabi ni, dia ni duduk ni halal di sini. Mana bila dia halal sini kamu haram, setuh dia, maruah dia. Dan hillu juga dalam bahasa Arab, dia jangan jadikan dia mangsa. Hillu ni ghardun, hadfun. Hillu juga makna dia ghardun ataupun hadfun, ashamul akharin, anak panah orang lain. Jangan jadikan Nabi ni. Jadi dua-dua makna boleh. Allah Taala bersumpah, wa anta hillum bihadzal balad, wa anta hillun bihadzal balad. Ajib. Lepas tu ketiga ni, wa walidin wa ma wala. Allah Taala bersumpah. Allah Taala bersumpah dengan apa? Wa walidin wa ma wala, demi ayah, wa ma wala. Ma wala ni ta'jub. Bukan demi ayah dan anak dia semata-mata ni. Demi ayah. Sebab apa demi ayah? Sebab proses keturunan ni mari daripada lelaki. Mari daripada lelaki. Wa walidin wa ma walad. Ini qanun tanasul, qanun gapo biak yang manusia. Qanun masyarakat. Qanun sebut qanun mujtama', qanun masyarakat. Sebab apa? Negara dia perlukan kanun ni kan. Negara ni dia perlukan. Jadi kalau kita perhati, Allah Taala bersumpah dengan benda yang sangat besar ni. Tahu bersumpah dengan negara. Bagaimana nak bentuk negara yang hebat ni? Yang pertama, negara kena ada negara tu pertama dulu. Kena ada negara tepat dulu. Yang kedua, risalah. Wa anta hillum bihadzal nabi. Sebagai mewakili risalah, kena ada risalah. Kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tamadun sebenarnya tidak pernah dibina. Tidak ada tamadun yang sebenar-benar yang pernah dibina, melainkan semua ada kaitan dengan agama belaka. Kaitan dengan agama. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma, ni qanun tanasul, qanun apa? Qanun masyarakat. Qanun masyarakat. Allah Taala bersumpah dengan qanun dia ni. Qanun dia. Nah, ayat apa dia? Ni lebih detail lagi daripada surah Tin. Surah Tin Allah Taala, kami jadikan manusia ni ahsani taqwim. Ada satu kedudukan yang sangat tinggi. Sini Allah, bagaimana manusia boleh jadi kedudukan tinggi? Ini qanun ni. Qanun yang kedua. Laqad khalaqnal insana. So, kami jadikan manusia ni sifat dia apa dia? Fi kabad. Fi kabad. Fi kabad ni apa dia? Sifat manusia ni sentiasa dalam masyaqqah, dalam maknanya dalam kadah. Dalam kabat mukabadah. Mana dalam sentiasa berusaha. Ni sifat manusia. Manusia. Mukmin ke kafir kan memang sifat fitrah manusia dah. Ini sistem yang Allah Taala buat pada manusia. Sebab tu dia perlu pandunya. Dia sistem dia gitu dah. Ahsanut taqwim tu memang istidak sudah ada dah. Allah Taala buat dah. Dia bercapa sebab tu surah-surah sebelum ni kan, surah Wasyams bagi tahu tentang hakikat manusia. Tak. Sini Allah Taala nak detail lagi.
Laqad khalaqnal insana fi, kami jadikan manusia ni, manusia sifat dia fi kabad. Apa keadaan? Manusia ni sentiasa dalam keadaan nak taat pun kena kabat, kena susah payah. Nak buat maksiat pun kena susah payah. Nak akhirat pun kena susah payah, nak dunia pun kena susah payah. Semua ni sistem manusia dah. Manusia akan sentiasa gini atas dunia ni untuk tempoh masa yang Allah Taala bagi. Ini sifat manusia, sentiasa fi kabad. Maknanya manusia ni kalau kita biarkan dia tak, maka kabat dia akan ke benda lain, maka dia bahaya. Sebab dia gini, dia bukan makhluk yang mana statik gitu, tak manusia. Sebab tu kita negara-negara kita tahu usaha kan, agama atas mereka kan tak, dia jadi masalah. Sebab sifat dia sentiasa bergerak. Manusia ni bergerak usaha. Kalau tengok dunia kan, tengok sibuk. Tengok di bandar-bandar, tengok dak keluar pagi balik malam. Tengok Singapura, tengok semua negara-negara manusia. Sifat dia dah. Dia akan cari juga boleh makan. Tubik ke. Ni kabat, ni sifat Allah Taala jadikan manusia. Sebab Allah Taala bersumpah dengan balak dengan negara, bersumpah dengan Nabi sebagai mewakili risalah, bersumpah dengan qanun tanasub. Dia akan jadi, bila ada qanun tanasub, maka manusia akan berkumpul. Dia untuk islahkan, dia kena ada risalah, dia kena ada hubungan dengan wahyu. Dia kena ada hubungan dengan wahyu manusia. Sebab apa kami jadikan manusia ni fi kabad. Kalau kita tidak usaha dia supaya bina hubungan dengan Allah, ada jelas tentang akhirat, maka dia akan jadi ayat seterusnya. Ayat seterusnya lagu mana? Bila dia dengan kabad dia, dengan usaha dia dapat harta, dia dapat kekayaan, dia dapat kedudukan, dia akan jadi gini. Dia akan rasa ayahsabu an lan yaqdira alaihan. Adakah manusia ni dengan sebab kabad dia, dengan sebab usaha dia tu, dia menyangka bahawa tak ada siapa boleh menyusahkan dia ni. Tak ada siapa dapat mengalahkan dia. An yaqdira ni an yudayyiqa alaihi ahad. Tak qadara alaihi kan? Menyempitkan. Mana tak ada siapa mengalahkan dia. Lepas tu, maka dia akan terpedaya. Sebab peringkat dia akan jadi dengan aku Tuhan lah. Seperti mana Fir'aun, seperti mana kaum Ad, man asyaddu minna quwwah. Dia qanun dia dah. Sebab tu para anbiya diberi kefahaman. Nabi SAW diajar gini. Dia bukan cerita-cerita kaum Ad, kaum Samud, cerita yang telah berlalu, dia tidak ada kaitan dengan kita. Tak, umat kamu ni ada isti'dad. Setiap manusia ni ada kemampuan. Kalau kita tidak usaha atas dia, bagi tahu dia tentang Allah, tentang akhirat, tentang hakikat kehidupan ni, sifat dia ni akan berusaha. Kalau dia ni jenis tokoh dari sudut apa? Dari sudut pengurusan, dari sudut politik, maka dia akan jadi tokoh dia. Kalau dia dari sudut tijarah, dari sudut apa, dia akan jadi. Dia akan dapat harta, dia akan dapat kedudukan. Kalau dia tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan merasa sampai satu tahap tak ada siapa boleh mengalahkan dia. Mula dia akan rasa dia wa yaqulu ahlaktu malan, aku telah habis banyak dah. Modal banyak dah. Sebab apa aku kena ikut orang? Sebab apa aku tak boleh ikut aku? Dia akan jadi. Tengok Allah Taala rakit ke jiwa manusia. Yaqulu ahlaktu malan lubada, aku telah menghabiskan banyak harta dah untuk sampai tahap ni. Untuk dapat kekayaan tahap ni, atau untuk dapat kedudukan tahap ni, aku telah menghabiskan banyak benda dah. Maka tu dia akan jadi zalim. Dia akan, bila keinginan dia halal, maka dia akan jadi zalim. Ini Allah Taala bagi tahu. Allah Subhanahu Wa Taala guna apa dia? Raji'aka ayahsabu allam yarhu. Adakah dia menyangka bahawa tak ada siapa perhati dia? Dia ingat dia suara dia. Alam naj'al lahu ain. Bukankah kami yang bagi pada dua mata? Mana bukankah kami bagi pada dia penglihatan? Maka kalau kami bagi dia penglihatan, adakah kami tidak ada penglihatan? Kami tak perhati. Penglihatan itu kami bagi, dia dapat melihat. Oleh kerana dia dapat melihat, dia tak tahu kah? Kami perhati dia. Kami perhati dia. Walisan wa syafatain, kami bagi lidah dan juga bibir. Maksudnya kami yang bagi bahasa. Kami yang bagi bahasa pada dia. Yang dia maju tu kan dengan kami. Walisan wa syafatain ni bahasa. Bahasa ni dengan sebab bahasa ni dia jadi maju tu, kami yang bagi. Manusia ni hakikat dia jadi maju sebab kerana bahasa. Sebab tu makhluk lain lebih hebat daripada kita ke tak? Rimau, gajah, apa ke tak? Dia punya kemahiran lebih mahir daripada kita, dia sudut fitrah kan?
Tapi dia tak boleh maju lah, sebab dia tak boleh nak intiqal dari sudut bahasa, dari sudut ilmu tu. Tak boleh. Mapuh dia orang lain pula, sendiri pula, fitrah macam. Sebab tu sekat gitu. Dia tidak ada kemajuan. Tapi ni Allah Taala sebut walisan wa syafatain. Kita ni dapat maju dengan sebab bahasa, dengan ilmu kita dia dibukukan, lepas tu kemudian dapat belajar. Sebelum kita mati kita dapat ajar dah. Sebab tu kita boleh taraqi dari sudut dunia. Dan lebih-lebih penting lagi, wahadainahun najdain, kami telah bagi jalan. Dua jalan. Kami telah tunjukkan dua jalan. An-najdain ni sebenarnya tak sesuai. Biasa dalam tafsir dia bagi an-najdain jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tidak. Sebab an-najd ni an-najd asal dia murtafa, jalan yang tinggi kedudukan dia. Jalan yang tinggi kedudukan dia. Jadi jalan yang tinggi kedudukan dia sesuai ke apa dia? Kami telah tunjuk kepada manusia bagaimana nak bina kedudukan tinggi di dunia, bagaimana nak bina kedudukan tinggi di akhirat. Mana bagaimana nak bina dunia, bagaimana nak bina akhirat. Dan ini tugas Rasul. Sebab tu kita belajar surah Al-Fajri, kita belajar surah Ad-Duha. Mula dah kita Allah Taala kritik surah Al-Maun. Kritik ke apa dia? Allah Taala ajar ke apa dia? Ada agama ni ke apa dia? Bukan setakat sembahyang. Sembahyang tak ada mana lagi. Bahkan Allah Taala kritik ke apa ni? Orang yang hina ni orang yang tak muliakan anak yatim. Orang yang tidak bantu orang miskin. Orang makan harta saka, makan harta adik-beradik. Dan mula kritik-kritik benda lagu ni. Ini ke apa ni? Ini nak bina dunia. Nak bina bagaimana nak bina kehidupan dunia ni. Biar kehidupan dunia kita jadi mana. Dan ni agama. Ni agama. Betul Allah wahadainahun, kami tunjuk kepada manusia ni an-najdain, dengan kami hantar rasul, kami turunkan kitab bagaimana nak bina dunia, bagaimana nak bina akhirat seperti mana Allah Taala nak. Jadi dunia pun dia akan dapat kedudukan tinggi, janji Allah, akhirat pun dia akan dapat kedudukan tinggi. Baru sesuai dengan kalimah an-najdain. An-najdain. Sebab Allah Taala kata dua najdain. An-najd ni makan yang tinggi, tempat yang tinggi. Tapi baik dengan buruk tak boleh. Baik tinggi, buruk darakat. Ni darajat. Tak serupa. Maka lagu mana nak dapat kedudukan tinggi tu? Nak dapat dunia jadi tinggi, akhirat jadi tinggi. Ni falaqtahamal aqabah. Maka janganlah begitu wahai hamba. Mana jangan jadi seperti mana orang sombong tadi. Tak, yang menyangka bahawa dengan sebab dia telah usaha begitu banyak sehingga dia dapat harta yang banyak, dia kedudukan yang tinggi, sehingga dia kata tak ada siapa boleh kalahkan dia, sehingga dia melakukan kezaliman. Jangan begitu wahai. Bukan begitu. Ni jalan yang kami telah tunjuk pada kamu. Jalan lagu mana nak jadikan kamu kehidupan atas dunia tinggi dan akhirat tinggi ni. Bahkan Allah Taala kata fala iqtahamal aqabah. Belum lagi manusia ni, Aqabah ni tempat gunung yang sukar didaki. Aqabah, tempat tinggi yang sukar didaki. Aqabah. Iqtahama ni Allah Taala guna fa'il yang digunakan kalau nak merempuh tu dia perlukan ada keberanian. Iqtahama ni mana kita nak menempuh, kita nak lalu tu kena ada keberanian. Tu dipanggil iqtahama tu. Bukan semata-mata pergi ataupun dakhala ataupun zahaba, tak ada. Iqtahama ni fa'il ni Allah Taala bagi tahu pada kita sebenarnya belum lagi dia menempuh puncak yang mana yang tinggi, yang sukar itu. Nak terima tak boleh. Tak. Tapi berharap iqtahama ni dia guna sebenarnya dia perlu ada keberanian. Iqtaham ni dia satu perbuatan yang dibuat dengan penuh keberanian untuk tanggung risiko ni. Ajib Allah SWT mula akad kita ni. Allah fala iqtahamal aqabah. Manusia ni tidak lagi ada usaha untuk menempuh apa aqabah, jalan naik aqabah tu. Wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu ke apa aqabah? Fakku raqabah. Ajib ni. Gawalan ni orang ni payah. Fakku raqabah. Bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Hamba ni bagi bernilai, bagi mahal. Orang tak si bebas ni. Kalau zaman kita kat sekolah mesin basuh dah. Kena basuh baju diri. Dia basuh baju, hamba basuh baju, hamba cari raya api. Hamba nan ya hamba mana ada pekerja, tak ada sistem hamba. Kerja ni hamba.
Jadi mula targhib dah. Mula targhib dah. Allah Taala mula di Mekah lagi. Mula dah didik orang Islam ni, hamba dibebaskan. Hamba dibebaskan. Ajib. Paling tinggi sekali. Benda mahal sekali. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Payah. Kalau kita nak pakai zaman kita kan, pada tolong orang yang mana dibeban dengan apa, dengan hutang, bayar hutang dia. Baru serah. Orang Islam tak, yang susah kan, tolong orang, tolong. Fakku raqabah. Tak, kita hasil kita, usaha kita, bebaskan orang. Ni bebaskan asal di tuai dia tu terikat. Fakku raqabah. Ataupun au it'amun fi yaumin dhi masghabah, bagi makan pada hari dhi masghabah. Ni tanggung orang ketika mana musim susah pula. Mana pada musim orang susah belaka, sepatutnya kita kita simpan. Tak. Takut kita pun tak cukup kan, kita simpan. Tapi Allah Taala bagi tahu ni jalan Aqabah ni. Ni jalan Allah Taala kenal ni. Allah dia semua berkait dengan syuh belaka. Allah Taala nak suruh kita keluarkan sifat syuh. Syahih. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa dia dibersihkan daripada sifat syuh, dia bukan bakhil, dia lalai daripada bakhil. Bakhil ni tohor lagi, dia syuh lagi. Siapa dia selamat daripada sifat syuh, itulah orang yang berjaya. Allah Taala bagi tahu. Orang yang berjaya. Au it'amun fi yaumin dhi masghab, atau bagi makan pada hari yang mana semua orang susah. Ramai orang tak ada kerja belakang kita pergi sapu habis. Tak. Anak-anak dia ni payah. Tak. Yatiman dha maqrabah, ataupun anak yatim yang ada hubungan kaum kerabat ataupun zaman keluar sini, anak yatim saing kita. Tak. Yang dekat dengan kita, jiran kita, saing-saing rapat mari jumpa. Tak. Yatiman dha maqrabah. Beri makan. Au miskinan dha matrabah, atau miskin yang melarat. Miskin yang melarat. Hak ni Aqabah ni. Mana ingat kau gapo dia? Tak, sebut tu kan, tapi tengok dia bawa. Ni Allah SWT. Ni cara nak islah jiwa. Ni cara nak kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Mula dah kayu ku neraca dia. Ajib. Ajib. Quran. Dia bukan pada kedudukan, bukan pada harta dia. Dia jiwa lagu ni. Sebab tu dalam hadis kan, bila sahabat kita, ya Rasulullah, orang Islam mana paling mulia sekali? Perkara yang sama Nabi sebut. Perkara yang sama. Cuma Nabi lebih detail lagi lah. Orang Islam paling mulia sekali. Yang mana orang Islam yang mana? Tak. Mula tidak syirik dengan Allah SWT. Kemudian siapa dia paling mulia tak? Yang bagi manfaat pada orang. Kalau tak boleh buat juga. Yang tolong orang tak boleh buat juga. Cari orang boleh tolong dia. Tolong orang tidak ada pekerjaan. Nabi sesal masalah. Tu tak boleh buat juga. Abu Zar tanya, tu pun tak boleh buat juga. Last sekali tak boleh buat belakang kan? Jangan nyusah kat orang. Last sekali kan tu. Jangan nyusah kat orang. Kita jangan nyusah kat orang. Nabi lebih detail lagi. Tapi ayat-ayat Nabi tu lebih kuat. Dia ambil istinbat daripada Quran. Daripada Quran. Kemudian tawarir dia apa? Tawarir dia. Bila kita buat lagu ni, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Summa, selain daripada waktu tu, kana minal ladzina amanu, dia ni termasuk orang yang mana beriman. Dia juga wa tawasaw bis sabr, sentiasa berpesan dengan kesabaran dan sentiasa berpesan dengan rahmat kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, itulah orang yang mana pemilik maimanah, pemilik yang kanan, ashabul yamin. Tak. Ataupun maimanah dengan makna al-yumna, makna keuntungan. Satu orang yang pemilik keuntungan yang sangat besar. Boleh juga. Walladzina kafaru bi, adapun mereka yang kufur dengan ayat kami, tidak mahu dengar perintah kami, hum ashabul masyamah, itulah orang yang mana golongan masyamah, syu'um, siang ataupun golongan kiri. Alaihim nar mu'sadah, bagi mereka ni nar, api neraka, mu'sadah, masuk dalam neraka, lepas tu dia ditutup pula, dipekuk pula, ditutup pula. Ini gambarnya dalam neraka yang Allah SWT gambarkan pada kita dalam surah ni. Surah seterusnya At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan juga at-tariq, demi at-tariq. Tariq ni bintang, demi langit yang hebat dan juga demi bintang. At-tariq ni bintang yang mana kita lihat pada waktu malam yang bercahaya, itu tariq. Tariq. Cuma wama adraka, kamu tahukah gapo dia tariq sebenarnya? Mana hakikat dia? Tak tahu. An-najmu tsaqib, bintang yang bersinar tajam, Allah Taala bagi tahu. Dan hakikat dia sebenarnya tak tahu. Kebesaran dia, lagu mana ciptaan dia. Tapi Allah Taala bersumpah dengan makhluk dia yang besar, makhluk dia yang hebat. Bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bintang-bintang. Dia dua ni semua khidmat pada manusia. Diciptakan untuk kita. Diciptakan untuk kita. Untuk mengatakan kepada in kullu nafsin lamma 'alaiha, sesungguhnya Allah Taala bagi tahu ini makna ma. Tidak ada, setiap jiwa ni melainkan semua tu ada penjaga dia. In kullu nafsin lamma 'alaiha, tidak ada mana-mana jiwa melainkan pada dia tu hafiz, ada penjaga, ada penjaga. Ini mula. Ini nak jawab dalam surah Qaf tadi ya. Bila mati hidup semula. Ya Allah Taala bagi setiap jiwa, setiap kita ni. Kita rasa tak rasa kan sebenarnya ada penjaga. Untuk islah kita, untuk islah dalamnya kita. Biar dalam kita lebih molek daripada luar. Istizhar malaikat ada dekat kita semua ni menyebabkan kita dapat kawal. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia ni perhati daripada gapo dia dijadikan. Tengok. Ni cara usul Quran. Allah SWT dia Allah kan dia. Dia khitab dengan kita berdasarkan hakikat. Ini dituju pada Quraisy, pada orang Mekah ni. Yang masih tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati dengan gapo? Nabi soal kritik. Kita sudah bicara dah kan. Nabi Quraisy ketika Nabi diutuskan berada pada satu kemuncak toleransi dari sudut sebuah berhala ni. 360 berhala, Nabi mayu ayat tak pakai belakang. Jadi badil dia, tukar dia ganti Nabi, Allah kena datang ke satu benda yang hebat. Quraisy tak boleh terima. Apa yang dibuat ni bahaya dia, bahaya pada Quraisy sebagai orang kepercayaan semua orang Arab ni sebagai jaga Kaabah ni. Nabi punya pandangan ni 360 berhala tu kena peroboh belakang. Perang dengan Arab belakang. Lepas tu Arab-Arab ni ada hubungan dengan Rom dengan Parsi, cari balas belakang. Bagi tak nak belakang. Itu dia punya tutup time pada zaman Nabi diutuskan. Teruk daripada zaman kita lagi. Sesuai dengan Nabi hebat ni. Allah Taala jadikan contoh sampai hari kiamat. Kita jangan kita ni tak boleh buat gapo kita Rusia, China, Amerika gini. Kita tak ada gapo kan. Bahkan pertolongan Allah tu lebih cepat lagi daripada kita sebenarnya. Sebenarnya. Dengan kelemahan kita, Nabi tu Nabi. Kan Nabi sendiri bagi tahu kan tak? Imam siapa yang paling kamu kagum sekali? Siapa kata? Imam malaikat lah. Malaikat pelik ke apa? Tak. Tengok ayat-ayat Allah semua. Kata imam para anbiya. Anbiya dapat wahyu daripada Allah. Lepas tu imam kami, aku ada dengan kamu. Lepas tu siapa dia? Ni Nabi kita tahu, saudara aku. Tak. Yang akan datang selepas ni. Dia tidak pernah melihat aku. Beriman ni. Allah tak nak buat kira. Kita tak buat kira. Bayangkan. Nusrah lebih cepat lagi. Kalau benar-benar kita ikut. Cuma benda ni kena tanya, kena bina sama-sama kita tu. Dalam rumah kita, anak-anak kita, masyarakat kita. Bila bukan masalah kita, cara kena betul dulu. Ya betul cara dulu. Kita buat apa yang kita boleh buat, orang lain Allah tak nak buat. Dia memang gitu kanun dia pun. Kita tak perlu fikir nak buat tak apa. Kita jadi mikir lagu mana. Kita buat apa kita boleh buat. Allah kita level Allah tak nak ke. Pandai-pandai. Kita tidak ditaklifkan. Seperti mana para anbiya jelas. Semua bukan nabi yang gini ni daripada Nuh. Cara yang sama. Daripada Nuh sampai ke nabi kita cara yang sama, tak berubah. Tak berubah. Cara dia ke wahyu duduk depan. Wahyu depan. Tapi situasi nabi kita ni paling teruk sekali. Diutuskan ketika mana kemuncak berhala ni begitu toleransi. Tiba-tiba Nabi diutus kepada waktu tu tak pakai belakang. Dia seorang yang ikut. Dia Quraisy faham. Tak, kalau ikut Nabi ni semua kabilah Arab akan balas dengan Quraisy, bahkan Rom dia persipakan selain Quraisy.
Itu dia punya waham dia tu. Sebab tu Allah Ta'ala turun ke surah Qasas, cerita surah Qasas, bagi tahu tentang kudrat dia. Semua Allah yang terlebih belakang. Cerita kisah Nabi Musa. Kami nak tunjuk pada Qarun, kami nak tunjuk pada Firaun, nak tunjuk pada Haman, bagaimana kami nak guna Bani Israel yang lemah ni mengalahkan mereka. Allah Ta'ala bagi tu. Wa nurid an numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdharun. Allah ajib. Surah tu turun tu untuk bagi tahu pada Quraisy. Selepas Quraisy jumpa Nabi, wahai Muhammad, qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhatta min ardina. Wahai Muhammad, kalau kami ikut petunjuk yang ada bersama kamu ni, kami akan diserang ni. Quraisy tahu. Quraisy panggil huda. Quraisy kata qalu inna tabi'il huda ma'aka. Wahai Muhammad, kalau kami tunjuk ikut petunjuk yang ada bersama kamu. Mana Quraisy tahu benar. Tapi tak saya ikut apa? Sebab waham pada Quraisy, kalau ikut Muhammad, kita akan binasa. Kerana puyuk nasib kita, ya. Waham yang sama. Kita sekarang ni buat tak boleh laksanakan perintah Allah. Kalau buat ni, jatuh kerajaan kita, jatuh ekonomi kita. Kita punya waham. Kita punya waham. Ajib. Ni Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala bagi tahu semua dalam kontrol dia belakang. Setiap manusia ni ada hafiz, ada penjaga. Allah Ta'ala kontrol belakang. Falyanzuril insan mimma khuliq. Hendaklah manusia perhati daripada gapo dia dijadikan. Daripada gapo? Khuliqa mimma dafiq. Dijadikan daripada air dafiq. Dafiq yang keluar daripada zakar lelaki. Ma'in dafiq. Yang keluar dengan cepat. Yang memancar, mancut, air mani. Lepas tu yakhruju min baini sulbi wat taraib, keluar daripada di antara as-sulbi wat taraib, daripada tulang belakang, dia juga tulang at-taraib khilaf. Dia tak semestinya taraib tulang dada. At-taraib dia tulang. Hak ni bayangkan 1400 tahun dulu, zaman kita baru dapat. Ada secara zahir kan air mani tu daripada kantung batu lelaki tu. Tak. Tidak. Allah Ta'ala bukan kata air mani, Allah Ta'ala kata mimma, sumber air mani tu. Ayat ni bukan air mani. Tak ada. Biasanya sebut nutfah. Ni bukan nutfah ni. Mimma indafiq, daripada air yang mancar tu. Sumber air tu daripada yakhruju min baini sulbi wat. Tu sumber air mani tu. Sumber air mani. Sumber air mani tu keluar tempat dia daripada tulang belakang dan juga tulang punggung. Tulang punggung perempuan pun boleh, tulang punggung lelaki pun boleh. Sebab dia duduk situ. Dia di antara celah tulang belakang dengan tulang punggung lelaki. Situ. Taraib yang dikatakan sebagai tulang dada tu, itu tafsir lah. Kalau orang dulu kat dia tafsir kat taraib ni tulang belakang orang lelaki, tulang dada orang perempuan. Itu lagi lah. Itu tafsir mereka. Sepatutnya kalau tak tahu, banyak tak tahu sudah lah. Pada zaman kita ni memang kaji yang gitu dah. Memang gitu. Dan Quran ni dia akan serupa luar, ya realiti. Tak. Tapi tengok Allah SWT gambar mimbai ni tepat. Setiap ayat tu tepat. Bukan kata min sulbi, bukan daripada tulang, min baina sul wa tara. Sebab dia air tu punca dia bukan daripada tulang belakang, bukan juga daripada tulang taraib tu. Dia di antara tu. Dia tepat pun di antara tu. Kita boleh tengok sendiri. Tak? Tengok ayat ni. Ni ajib. Sebab tu ni bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata yang mencipta kita ni. Sebab tu yakin. Tak. Allah SWT yang hurai gini, yang bagi tahu begini. Nak bagi tahu bahawa dalam ilmu dia belaka, di bawah kontrol dia belaka. Kita dituntut supaya taat perintah dia. Allah Ta'ala nak tengok ya. Tengok Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim lagu mana. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Uji ya. Allah Ta'ala pun hati Nabi. Allah Ta'ala nak kita jadi seperti Nabi Ibrahim belaka. Itu kayu ukur kita. Dengan perintah dia. Innahu ala raj'ihi, oleh kerana dia yang menjadikan kita. Tengok asal kejadian kamu hai manusia. Innahu ala raj'ihi laqadir, untuk dia kembalikan kamu semula, untuk cipta kamu semula. Benar-benar berkuasa.
Bila tu yauma tublas sarair, hari yang mana apa yang ada dari dada tu akan didedahkan. Hari akhirat, hari tersebut. Fama lahu min quwwatin wala nasir, tidak ada mana-mana kekuatan, tidak ada mana-mana pertolongan yang dapat tolong kamu pada hari tersebut. Was samaa'i dzatir raj, demi langit dzatir raj, yang memiliki mana tempat kembali dia. Biasa diterjemahkan dengan air hujan lah. Air sedut daripada laut, awal dah naik, zatir raj. Kemudian dia turunkan semula. Wal ardi dzatis sad, dan demi bumi dzatis sad, yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun faslun, sesungguhnya Quran ini super sekali. Quran kembali pada Quran semula. Sesungguhnya hatu Quran, innahu, sesungguhnya Quran ni laqaulun faslun, benar-benar kata putus. Kena ikut dia. Kena ikut. Laqaulun faslun, ahkam dia kena ikut lah. Jangan duk takwil, jangan duk. Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl, dia bukan gurauan, bukan olok-olok. Innahum yakiduna kaida, ni orang Mekah ni. Innahum yakiduna kaida, mereka buat tipu daya. Wa akidu kaida, Allah Taala kata aku pun ada perancangan juga. Aku pun ada tipu daya juga. Ni sebab tu kita hanya ikut Allah. Sebab tu kita tak perlu bincang tentang perancangan orang lain. Yahudi punya perancangan lagu mana, dia punya gini kita perlu kecek. Buat masa kita kecek sampai pukul 12 malam pun, lepas tu pagi lagu mana, subuh terak tak jadi. Tak ada mana. Nabi tak pernah duduk dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar fikir lagu mana perancangan Yahudi, tak pernah. Bahkan suratul Hashr, surah pengusiran pertama Yahudi kan, ajib. Yahudi pun tak memikir lagu mana dia boleh keluar daripada Madinah. Sahabat pun tak pernah memikir lagu mana Yahudi boleh keluar. Mana tak pernah, tak ada jalan. Bagaimana nak keluarkan Yahudi daripada Madinah? Tak ada jalan. Sebab apa? Kilai-kilai semua Yahudi miliki. Tanah-tanah Madinah kebanyakan Yahudi miliki. Orang Madinah di kalangan sahabat jadi kuli-kuli Yahudi. Nabi berbuat dengan Yahudi. Bagaimana Yahudi Madinah boleh keluar daripada Madinah? Allah Ta'ala punya perancangan. Allah Ta'ala datangkan keadaan-keadaan supaya Yahudi khianat. Supaya Yahudi tak boleh duduk Madinah. Dia dikeluarkan daripada Madinah. Tengok. Nabi daripada sahabat sibuk bagaimana nak sempurnakan perintah Allah. Dia tak perlu fikir. Sejarah telah ajar pada kita begitu dah. Dan tidak ada satu kali pun Nabi SAW dari riwayat duduk dengan para sahabat bicara lagu mana. Lagu mana kita nak kalahkan ekonomi Yahudi, lagu mana kita nak kalahkan politik Yahudi, tak perlu. Kita ada panduan wahyu. Allah SWT datangkan keadaan yang Allah Taala datangkan. Bila iman kita molek, bila hubungan kita dengan molek, Allah Taala jaga. Allah Taala kata innahum yakiduna kaida, mereka buat perancangan wahai umat. Aku ada perancangan juga. Kamu tak perlu fikir. Kamu hanya fikir lagi bagaimana nak sempurnakan apa yang aku perintahkan, kamu sampaikan risalah. Allah Taala ambil tanggungjawab. Banyak kali kan? Wa makaru wa makarna. Mereka buat perancangan, kami ada perancangan. Allah Taala nisbah pada dia hakmu. Tentang musuh. Oleh kerana itu wahai famahilil kafirin amhilhum ruwaida, bagilah masa sikit pada orang kafir tu. Tak, bagilah. Tak. Kamu jangan gaduh minta azab. Ni di antara Allah Taala nasihat pada Nabi dah. Bila dikritik begitu kuat sekali, siapa peringkat Nabi nak angkat tangan, nak doakan hancur. Tak, Jibril mari datang bagi nasihat pada Nabi sabar. Suruh sabar. Bagi ruang, bagi peluang. Bagi peluang pada orang kafir. Allah SWT ada perancangan. Jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT dari sudut hidayat manusia. Ada ruang buat, ada ruang buat. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida, bagilah tangguh pada orang kafir. Yang menentang ni, yang menentang. Dan kita ni tak ada menentang, kita tak buat kita. Surah Al-Qamar, suratul Qamar. Suratul Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ini tentang kiamat. Tentang kiamat yang dinafikan oleh orang Mekah. Masih lagi tentang suasana hari akhirat.
telah hampir kiamat. Dan bulan telah terbelah. Bulan telah terbelah. Dan Nabi telah tunjuk jawapan pada pemuka Quraisy yang minta kepada Nabi SAW supaya buktikan mukjizat ni di antara Nabi jawab ni. Lepas pengalaman ni Nabi tak terima ni. Kan Quraisy mari jumpa Nabi kan, kalau kamu boleh belah bulan tu kami beriman kan. Nabi belah kan? Boleh. Dengan tangan Nabi. Tak, beriman ke tak beriman? Sebab tu lepas tu kan Nabi tak terima dah. Sebab dengan mukjizat ni manusia tak beriman. Dengan perkara luar biasa manusia tak beriman. Bahkan Nabi dituduh sihir pula. Nabi dituduh sihir. Sebab tu Allah SWT suruh Nabi sabar. Suruh Nabi sabar. Sini berkenaan dengan belahnya bulan. Iqtarabatis, sudah hampir kiamat dan bulan pun telah terbelah. Di antara tanda kiamat. Wa in yarau ayatan yu'ridu, sekiranya mereka melihat ayat tanda kebesaran Allah dibetulkan kepada mereka, mereka kata sihrun mustami, ini sihir. Ini sihir. Betul saja daripada Muhammad. Muka surat 528. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka mendusta kerana ikut hawa nafsu. Mereka mendustakan perkara ni kerana ikut hawa nafsu. Kerana ikut hawa nafsu. Wa kullu amrin mustaqir, dia setiap benda, setiap perkara ni ada ketetapan daripada Allah Subhanahu. Bila nak datang azab, setiap benda ni ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar, sesungguhnya telah datang pada mereka berita-berita ghaib yang mana dalam tu ada ancaman-ancaman pada mereka. Hikmatun balighatun, satu hikmah yang sempurna, tapi fama tughnin nuzur, tidak memberi faedah pada mereka peringatan kalau mereka tidak mahu menerima. Wa tawalla anhum yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Oleh kerana itu wahai Muhammad, secara bila sampai peringkat ni Allah Taala ajar Nabi, bila dah kita dalil bukti semua sempurna, tak sebab juga kak. Kita pula berpaling pada dia. Wa tawalla anhum. Tunggu bila yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Tunggu seruan orang seru pada hari yang mana? Hari yang nukur, hari yang manusia tak suka. Hari kebangkitan lah. Khusy'an absaruhum, pada hari tersebut pandangan mata tu semua khusyuk. Tak berani kelip, tunduk. Yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun, mereka keluar daripada kubur mereka masing-masing, ka'annahum jaradun muntashir, seolah-olah belalang yang terbang ke arah seruan tadi. Cepat dah, bila panggil, bila engkau jelas dah akhirat kan, engkau tengok dah masa nak mati lagi, masuk alam barzakh jelas dah, tubik pada kubur tu jelas dah. Tempoh yang lama manusia ni rasa ingat apa yang dia buat tu boleh terlepas gitu. Sebab tu gambar dalam surah Yasin, gambar dalam surah ni kan tak? Bila manusia keluar daripada kubur kan tak? Allahu Akbar, dia tunjuk sifat paling taat sekali, jujur sekali. Dia ingat dengan dia boleh buat jujur, masa tu dia akan selamat. Ni Allah Taala gambar kan. Maknanya bila seruan panggil tu, pergi berebut pergi. Nak tunjuk kita paling taat sekali. Manusia gitu. Allah Taala tak lupa. Tak. Muhti'ina ila da'in, mereka cepat-cepat tunduk kepada seruan. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asib, berkata orang kafir pada hari tersebut, hari ini hari yang sangat sulit. Memang sangat sulit. Kadzabat qablahum, kritik sekali lagi Allah Taala kritik orang Mekah ni. Orang sebelum mereka, orang Mekah ni telah mendustai sebelum mereka kaum Nuh. Fakadzabu abdana, lalu mereka telah mendustai hamba kami Nabi Nuh. Wa qalu majnun wazdujir, ini orang gila ni bagi ancaman pada kita ni. Ancaman kepada dia tak logik. Tak. Nabi Nuh kena 950 tahun kesabaran Nabi Nuh. Fada'a rabbahu, lalu Nabi Nuh doa pada Allah Subhanahu wa taala, anni maghlubun fantasir, saya ni dikalahkan. Tidak dipeduli, tidak diberi pertolongan, tidak ada siapa yang mahu tolong saya untuk sampai ke risalah ni. Bahkan semua menentang. Selepas sekian lama, lalu fantasir, lalu Allah Taala bagi tahu Nabi Nuh doa, fantasir, tolonglah aku. Fafatahna abwaabas sama, selepas 950 tahun ni. Selepas 950 tahun kami buka pintu langit dengan air munhamid yang mencurah-curah. Air daripada langit keluar, wa fajjarnal arda uyunan, kami keluarkan air daripada bumi, lalu berkumpullah air daripada langit dan air bumi, ma'in qad, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kontrol Allah belakang, semua dalam kontrol Allah. Wa hamalnahu ala dzati alwah wa dusur, kami telah bawa Nabi Nuh di atas kayu-kayu yang dipaku, kapal yang Allah Taala guna bahasa. Nah, ayat benar dia, bukan kapal. Bahasa Allah Taala guna. Semua itu dia. Kapal ni asbab.
tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala pandai, seperti mana kayu-kayu yang dipaku tu. Zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina, berjalan dengan gawa dia, dengan penjagaan kami. Kami yang lindungi. Sebab tu bila anak dia minta kan, dia minta Nabi Nuh ajak anak dia naik kapal, anak dia gunakan, aku akan selamatkan diri aku di bukit. Nabi Nuh kata tak ada dah. Tak ada orang boleh selamat melainkan orang yang mana diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena naik kapal, kena ikut wahyu ya. Tak. Tajri bi ayun jazaan liman kana kufir, balasan kepada orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad taraknaha ayatan, kami telah tinggalkan kisah Nabi Nuh ini sebagai tanda kebesaran kami. Fahal min mudzakir, ada siapa-siapa nak ambil pengajaran? Fa kaifa kana azabi wa nuzur, bagaimana dahsyatnya azab aku dan juga peringatan aku. Kemudian bagi tahu tentang Quran, walaqad yassarnal Quran, sesungguhnya kami telah mudahkan Quran ni. Untuk apa? Li zikri, untuk ambil pengajaran, untuk izban. Ni Quran mudah ni. Ni kita majlis kita tadabbur kita sebenarnya atas dasar ni. Kita permudahkan Quran. Tak, kita sudah bercakap kan, bukan berkenaan dengan ahkam, berkenaan dengan untuk tadabbur, untuk tazkirah, untuk peringatan. Ni kita nak ajak supaya semua hadirin kita jadikan majlis di rumah kita gini kan, dengan anak isteri kita. Wujudkan. Tak. Minta dengan Allah Taala mudahkan insya-Allah. Kita buat dah. Allah Taala akan mudahkan. Kita nak setiap rumah orang Islam ni ada halaqah-halaqah Quran, tadabbur Quran. Tak, ada halaqah-halaqah Quran, tadabbur Quran. Kita kena bina gitu. Dan kita nak bina ke semua masjid-masjid. Ajib ni Imam Ghazali peranan masjid sebenarnya sangat besar. Sebenarnya yang islah umat ni masjid yang main peranan. Majlis-majlis ilmu sebenarnya di masjid. Imam Ghazali tahun dia 500 Hijrah, bila dia pergi ke Palestin, dia tengok dalam masjid Palestin, Masjid Al-Aqsa tu ada 10 majlis ilmu. Jerit dia. Musibah dah. 10 majlis tu musibah dalam masjid tu. Sebab apa? Sebelum tu dah tahun 400 Hijrah, setiap masjid ni beratus majlis ilmu. Setiap masjid ni beratus majlis ilmu. Masjid ni. Bila madrasah dibuat menjadi masjid, mula madrasah dimanipulasi. Dia jadi firqah-firqah. Dia jadi balah. Masa duduk masjid molek-molek. Sebab apa? Masjid dia menyatukan. Dia masjid dia ada nur dia ada cahaya dia. Walaupun bahasa macam-macam, bila tanya semaya duduk sekali dia ada nur dia. Sebab tu kita kena usaha kembali ke semula ke masjid. Tak, balik ke semula masjid. Kita nak masjid kita lah. Masjid ni tak belajar tafsir ada, belajar hadis ada, belajar bahasa Arab ada, belajar masjid. Dan lah ya, kita nak kembali ke gitu. Nak fungsi masjid sebenar, biar semua orang kampung kita tu tak, dia nak belajar agama, boleh belajar di masjid. Yang belajar agama untuk agama dia belajar. Sebab Allah Taala sudah jamin dah, walaqad yassarnal Quran, khususnya Quran kami telah mudahkan. Walaqad yassarnal Quran, fahal min mudah. Ada siapa-siapa nak ambil pengajaran? Dia sudut pengajaran, bukan berkenaan dengan perkara lain. Tak, kalau fatwa lain. Kadzabat Ad, kemudian selepas Nabi Nuh, Nabi Hud pula kadzabat Ad. Begitu juga kaum Ad telah mendustai sebelum kamu wahai orang Mekah. Kaifa kana azabi wa nuzur, bagaimana dahsyatnya azab aku dan peringatan aku. Ambil pengajaran. Inna arsalna alaihim rihan, kami telah timpakan kepada mereka rih, angin yang sangat kuat. Taufa, dan sar-saran. Fi yaumin nahsin mustamir, pada hari yang mana siang, yang berterusan angin itu. Timpa umat Nabi Hud kaum Ad. Tangzi'un nas ka'annahum, yang mana cabut manusia seolah-olah ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, seperti mana batai kurma yang tumbang. Angin itu ambil manusia, terbaikkan manusia, pusing dia tu sehingga jatuh tu seperti mana batai-batai kurma yang tumbang, yang lama busuk. Munqa'id. Fakaifa kana azabi, bagaimana dahsyatnya azab aku dan peringatan aku. Walaqad yassarnal Quran, kami telah mudahkan Quran ni untuk ambil pengajaran. Ada siapa-siapa nak ambil pengajaran? Kadzabat Samud, begitu umat Nabi Saleh kaum Samud telah mendustai peringatan ni. Faqalu, lalu mereka kata bila Nabi Saleh ajak mereka supaya beriman dengan Allah, abasyarum minna wahidun nattab, adakah kita diperintah supaya ikut satu orang manusia?
Inna idzan la fi dhalalin wa su'u. Kita ni kalau benar-benar lagu ni enggak sesak. Tak. Sesak kita tak buat kerja lagu ni. Ayah, kita alhamdulillah ikut Nabi ni, bagi kita Allah Taala bagi taufik tak apa. Tapi ada orang di kalangan Islam ni, tak. Dia rasa kibir nak ikut Nabi. Kena ikut cara makan Nabi. Kena ikut cara ni. Dia rasa ikut manusia. Sebab dia nak ikut Quran je. Dia ada kefahaman kita kan. Buat ujian. Seperti mana Nabi bagi tahu adalah hadis kursi ke tak? Aku diuji oleh Allah SWT dengan kamu, kamu diuji dengan aku. Nabi ni ujian. Sebab tu saya terganggu tu. Patut lebih pula royak saya Nabi tapi tak ikut Nabi. Ujian. Dia jadi ikut lain pula. Sebab ikut Nabi ni ujian. Seperti mana Nabi diuji supaya umat ni, tengok Nabi diuji ni. Nabi dah ajak umat dia ni supaya beriman, dia tetap ni. Nabi diuji oleh umat. Kedegilan umat, tidak patuh umat, sifat nifak umat. Bila Nabi berhadapan kan, Nabi berhadapan macam-macam keadaan. Begitu juga umat dia akan diuji dengan Nabi. Kena ikut Nabi belakang. Bahagialah orang yang mana Allah Taala campur dalam hati dia, setujulah dengan Nabi. Tak, satu nikmat. Bahkan usaha untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pun saya terganggu. Tak, ikut terpilih. Ni boleh ikut, ni tak ikut. Baik. Tapi diuji, tengok ni, kita tengok umat Nabi apa soleh ni. Abasyarum minna wahid. Dia seorang kita nak ikut. Kan logik juga. Baik ikut ramai-ramai lagi. Ni Nabi, Rasul. Kalau kita ikut orang lagu ni, kita sesak. Tak. Aul kadzikru alaihim baina. Dia je layak terima wahyu, kita tak layak. Payah. Sebab tu dia ada unsur kesombongan tu. Tak. Seperti mana Quraisy kan? Minta dengan Nabi supaya Musa kan, biar kami biar terima juga wahyu. Tak. Bal huwa kadzabun asyir. Bahkan dia sebenarnya penipu yang paling jahat. Guna nama Allah. Dia tu guna nama Allah. Saya'lamun, Allah Taala jawab, saya'lamun gadan, mereka ketahui esok. Esok bila akhirat. Gadan nakirah, dia nama ma'rifah. Bahasa Arab dia pelik juga. Alif lam biasanya ma'rifah. Tak. Tanwin biasanya nakirah. Tapi ada beberapa kalimah dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam nakirah, tak ada alif lam jadi ma'rifah. Dia ada. Seperti mana ams dengan gadan. Kalau ada bil ams, dia jadi nakirah. Kalau ams tak ada alif lam, mari, dia jadi ma'rifah. Gadan gitu, kalau gadan ada, dia jadi nakirah. Dia jadi ma'rifah. Di ma'rifah. Semua sini ma'rifah ni akhirat lah. Dia ada ma'rifah esok. Nak pergi bila gadan? Dia tanya, nak pergi bila kata baru? Nak pergi bila kau lupa gadan? Mana gadan tu esok? Kalau sebut al-ghad, dah ada alif lam, mungkin lusa. Lepas ni ke mana? Sa'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Sini akhirat lah. Sini ma'rifah dia akhirat. Walaupun dia nakirah, tapi ma'rifah dia akhirat. Sa'lamuna ghadan, dia akan tahu bil esok, itu akhirat. Manil kadzdzabul asyir. Siapa dia kadzdzabul asyir? Siapa dia pelawak yang jahat? Inna mursilun naqat, kami uji dia dengan unta, fitnatan, sebagai ujian kepada mereka. Fartakibuhum wastabir, dia tunggulah kemudian sabarlah. Allah Taala uji umat Nabi Saleh ni, kaum Samud ni dengan unta. Unta Allah Taala hantar bagi pada Nabi Saleh supaya perintah pada kaum dia kongsi air dengan kaum Saleh. Yang mana air ni tuan-tuan, kaum Saleh ni dia monopoli. Dia monopoli tak sifat bagi pada manusia pun. Dia satu golongan tu, orang kaya-kaya tu, air ni dia monopoli untuk mereka. Jadi Allah Taala datang ke ujian melalui Nabi Saleh dengan unta tu, kena kongsi. Kalau kita ke manusia tak siwi, kongsi dengan unta pula. Tu dia jadi Allah Taala ujian dia memang lagu tu, dia akan jadi disentuh perkara yang mana paling tidak disukai oleh mujrimun lah pada zaman itu. Akan sentuh benda-benda lagu tu. Benda-benda akan ditonjolkan benda-benda yang mana paling sensitif sekali dalam umat, akan dikritik. Lalu wa nabbihum annal ma'a qismatun baina, bagi tahu pada mereka bahawa air ni kena bagi dengan unta. Kullu syirbin muhtadar, setiap orang ni akan hadir pada hari giliran dia. Fanada sahibahum fata'ata fa'aqad, lalu mereka berkumpul dak berpakat
dak untuk sama-sama sembelih untuk Nabi Saleh. Lalu bagaimana Allah Taala bagi tahu pakai azab, bagaimana dahsyatnya azab aku dan juga peringatan aku. Inna arsalna alaihim sayh, kami telah timpa kepada mereka satu bunyi tepikan. Fakanu kahashimil muhtadhir, lalu mereka jadi seperti mana? Hashim muhtadhir. Hashim ni kalau kita pergi kandai lembu ke, kandai kambing, kandai unta ke, rumput-rumput dipijak. Tu Hashim, pukanya dipijak lama tu. Tu ke Hashimin muhtadhir, itu gambarnya dia. Bila mari tu kan, bunyi tepat begitu kuat tu, dia berkali hancur habis bagi dalam. Hancur. Jadi buruk habis. Ke Hashimin muhtadhir. Walaqad yassarna al-Quran, sesungguhnya kami telah mudahkan Quran ni untuk ambil pengajaran. Fahal min mudzakir, ada sesiapa nak ambil pengajaran? Kadzabat qaum Lut, begitu juga kaum Lut telah mendustai Nabi Lut alaihi salam. Tetapi peringatan-peringatan yang diberi pada mereka. Inna arsalna, kami telah timpa kepada mereka hujan batu, kecuali pada keluarga Nabi Lut. Najainahum bisahar, kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Tengok, pada waktu pagi. Ni'matan min indina, mari azab pada waktu tu kan. Batu wal fajri itu kita bicara ni, azab mari pada waktu tu. Ni'matan min indina, satu nikmat daripada sisi kami, nikmat yang sangat besar. Kadzalika najzi man syakar, demikianlah kami balas pada orang yang bersyukur. Walaqad anzarahum batashatana fatamaru bin nudur, kami telah bagi peringatan pada mereka tentang azab kami, tapi mereka mendustai. Mereka buat main-main. Fatamaru bin nudur, mereka buat ngani tentang peringatan ni. Walaqad rawaduhu an dhaifih, dan sesungguhnya mereka cuba pujuk tetamu yang datang, malaikat-malaikat yang menyerupai tetamu tu datang ziarah Nabi Lut tu. Fatamasna ayunuhum, lalu kami butakan mata hati mereka. Fadhuqu azabi wa nuzur, lalu rasakanlah azab aku dan juga peringatan aku. Walaqad sabbahum bukratan azab mustaqir, sesungguhnya kami telah timpakan pada waktu pagi azab mustaqir yang tetap yang kena menimpa mereka. Fadhuqu azabi wa nuzur, rasalah azab aku dan juga peringatan aku. Walaqad yassarna al-Quran, sesungguhnya kami telah mudahkan Quran ni untuk orang yang nak ambil pengajaran. Walaqad ja'ala fir'aun an-nuzur, telah datang pada Firaun dan keluarga dia ni tentang peringatan ni. Kadzabu bi ayatina, mereka juga menolak ayat-ayat kami semua sekali. Fa akhadnahum akhadha azizim muqtadir, lalu aku telah timpa mereka dengan azab yang begitu kuat. Akufarukum khairum min ulaikum, tengok Allah Taala tuju pada orang Mekah ni. Akufarukum khair min ulaikum, kekufuran kamu lebih baik daripada mereka itu, wahai orang Mekah. Tanya, kedegilan kamu lebih baik daripada mereka itu? Am lakum bara'atun fi zu, adakah kamu sudah ada perjanjian bahawa kamu akan selamat dalam kitab Zabur, dalam kitab Lauh Mahfuz? Am yaquluna nahnu jami'un muntasir, adakah mereka mengatakan bahawa kamu golongan yang akan diberi pertolongan? Sayhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, bahkan semua tu akan dihancurkan, ya semua tu akan lari belakang, akan mundur belakang. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar, bahkan sebenarnya kiamat janji perjumpaan mereka yang sebenarnya. Dia bila kiamat berlaku, adha wa amar, dia lebih dahsyat lagi, lebih pahit lagi. Innal mujrimin, sesungguhnya orang mujrimin ni fi dalalin wa su'ur, dalam kesesatan di dunia dan di akhirat kena bakar. Yauma yushabuna finnar, ketika mana mereka diseret dalam neraka, di atas wajah-wajah mereka ni. Muka mereka dipanggil ni. Zuku masa sakar, rasakanlah sekarang ni api neraka sakar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kami telah cipta segala sesuatu ni ada qadar dia. Tunggu masa ajalah. Allah Taala bagi tahu. Sekarang ni dunia tempat ujian telah ditentukan qadar masing-masing, umur masing-masing. Allah Taala bagi tahu. Wa ma amruna illa wahidah kalamhil basar, tidak kami untuk urusan kami kalau nak datang kan, tak melainkan seperti mana kalam hilbas, seperti mana satu kelipan mata saja. Walaqad ahlakna asya'akum, sesungguhnya kami telah binasakan orang seperti kamu dulu, golongan-golongan seperti kamu dulu. Fahal min mudzakir, adakah kamu nak ambil pengajaran? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi Zabur, dan semua yang berlaku tu, yang mereka buat tu semua tertulis dalam kitab Zabur. Wa kullu saghirin, kecil ke besar ke, semua tu tertulis belakang. Innal muttaqin, akhir sekali Allah Taala bagi tahu, sesungguhnya orang muttaqin yang beriman dengan Allah, taat pada Rasul, fi jannatin wa nahar, dalam kebun-kebun dan juga sungai-sungai, fi maq'adi sidqin, di tempat yang kukuh, di tempat yang benar, di sisi Malik, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Kedudukan yang sangat tinggi. Kita sambung. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Sad, surah Sad.
Lepas surah Sad, surah panjang, surah A'raf. InsyaAllah, surah A'raf.